Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini kita baca dari surah Al-Insyiqaq. Kita sambung surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 dalam juzuk yang ke-30. Maka surat pada mushaf 589. InsyaAllah kita baca ini daripada ayat yang ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Alhamdulillah.
syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita semua. Yang setelah daripada Dia menciptakan kita, Dia rezekikan pula kita dengan rezekinya yang melimpah-limpah. Dia bagi kepada kita kesihatan, Dia bagi kepada kita kesempatan, Dia bagi kepada kita taufik dan hidayah. Dia permudahkan bagi kita segala urusan. Dialah Allah yang semua urusan ini bergantung kepadanya. Dialah Allah satu-satunya yang wujud, dan dialah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayat yang kita baca tadi, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, ada kesinambungan daripada cerita yang kita baca semalam, iaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan manusia apabila dia pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu semua ni berpenat lelah dah dalam hidup ni, dan kamu semua berpenat lelah untuk menuju Tuhan, lalu pasti kamu akan jumpa dengan Allah. Bila kamu jumpa dengan Allah, maka ada dua keadaan. Keadaan pertama kita baca dah semalam, iaitu Allah Azza wa Jalla berikan kitab catatan amalan manusia tersebut dari arah tangan kanan. Maka dia pun ambil lah kitab dengan tangan kanan, seronoklah dia. Pasal apa? Orang yang terima kitab dengan tangan kanan ni adalah orang yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari kalangan mereka. Bila terima tu gembira sungguh. Dalam ayat yang lain surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala sebut, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kaum, bacalah kitab aku ni. Tunjuk ke orang macam kita dapat result hari ni lah. Kalau result tu cantik, kalau boleh nak tampar dekat dinding, biar semua orang tengok belakang. Pasal apa result cantik? Gitulah manusia, suruh orang baca kitab dia. Ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku dah rasa dah, memang daripada dulu lagi dunia dulu, aku dah sangka, aku dah yakin kita semua akan datang, akan dapat bertemu dengan hari perhitungan. Jadi dia pun siap-siap buat, alhamdulillah dia dapat kesudahan yang baik di akhirat. Lalu dia kembali kepada keluarga dia, innahu kan thumma, kemudian dia pun kembali kepada ahli keluarganya dalam keadaan gembira. Itu golongan yang pertama. Ada pun seorang lagi, satu lagi kategori manusia, itulah yang kita baca hari ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang yang menerima kitabnya atau diberikan kitabnya dari arah belakang. Dari arah belakang. Ay bishimalihi min wara'i dhahrihi. Tuthna yaduhu ila waraihi wa yu'ta kitabuhu biha kadzalik. Dia kata apa? Diberikan dari arah belakang, iaitu dari tangan kiri juga, yang mana mereka menyembunyikan tangan kirinya di belakang. Kerana takut kitab ni nak dapat melalui tangan kiri, maka dia pun letak tangan kiri dia belakang, dengan harapan kitab dia boleh melalui tangan kanan. Dia sangka boleh buat macam tu.
Bila datang kitab, diberikan kitab, Allah boleh tangan kanan ni seronok. Dia ni dia tahu dah, aku ni boleh tangan kanan ke boleh tangan kiri. Dia pun tak pasti, rasa-rasa boleh tangan kiri, bimbang. Akhir sekali dia sembunyikan tangan kiri dia di belakang dengan harapan boleh ambil dengan tangan kanan. Tapi Allah Ta'ala kata mereka juga akan diberikan kitab melalui arah belakang, iaitu tangan kiri mereka yang disembunyikan itu, kitab tu akan datang dan diberikan kepada dia melalui tangan kiri juga. Jadi maknanya apa? Tak boleh nak kata apa dah lah. Setakat mana kita mampu buat, beramallah. Kerana Allah lebih tahu apa yang kita kerjakan. Atas dunia ni kita boleh elok, boleh mengelak atas dunia ni. Kalau tak boleh tangan kanan, kita ambil tangan kiri. Kalau tak boleh tangan kiri, kita ambil juga macam-macam. Boleh elok, boleh buat macam-macam. Tapi akhirat nanti tak ada. Tak boleh nak tipu dah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah mereka dapat melalui tangan kiri apa yang berlaku, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang. Dia cela diri dia sendiri. Kenapalah aku begini, kenapa buat apalah dulu atas dunia aku tak buat. Celakalah aku. Fasawfa yad'u thubura, mulalah dia menyesal dan dia mencela dirinya sendiri, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulu di waktu di dunia bergembira bersama dengan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an lan yahur, dan sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala innahu kana bihi, bala inna rabbahu kana bihi basira, bahkan dia tetap akan kembali dan sesungguhnya Tuhannya senantiasa melihat akan keadaannya. Jadi dia ni atas dunia, dulu dunia ni dia seronok, balik tadi atas dunia dia mungkin tak berapa seronok, sampai hari akhirat barulah dia kembali kepada keluarganya dalam syurga dengan penuh kegembiraan. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dengan hari akhirat ni, dulu atas dunia dia ni, dia balik happy-happy dia sangka itulah dunia dia. Dia tak rasa dah dia akan kembali kepada Allah. Dia happy sehappy-happynya di dunia. Pasal dia kata dunia ni lah innama namutu wa nahya wa ma nahnu mimab'utsin in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mimab'utsin, kata dia. Kita hidup di dunia ni sekali ni je. Kita hidup, lepas kita mati. Dan mati tak ada dah. Itu bahasa dia. Jadi kalau nak buat apa-apa kuat masa hidup ni, dan mati tak ada apa dah. Tak boleh nak buat apa. Dia lupa bahawa setelah kematian tu ada lagi kehidupan yang lagi panjang daripada kehidupan sekarang. Jadi kita ni, kita tak berapa happy tu juga. Tapi nak kata happy sehappy-happynya, sampai kita lupa kepada batasan mana yang boleh, mana yang tak boleh, tak berlaku gitu. Orang Islam, dia tak akan gembira dengan kegembiraan yang melupakan dia dengan hari akhirat. Kalau dia seronok sekalipun, dia akan ingat, ni baru di dunia baru, akhirat nanti. Dia akan ada, dia simpan kegembiraan dia untuk akhirat. Adapun orang kafir yang tidak beriman kepada akhirat, di sinilah hari dia gembira. Seronok dia. Nak menari ko, nak joget ko, nak arak ko.
nak pesta tu, pesta ni. Dia paling seronok, paling suka dia pesta. Sebab tu kita tengok dia ni, perayaan dia macam-macam. Mereka ni, kalau orang non-Muslim, perayaan dia macam-macam. Dan kita sebenarnya orang Islam, perayaan kita tak banyak. Raya kita dua je, raya puasa, raya haji. Kemudian nak campur dengan raya-raya lain, nak happy-happy dah. Orang Islam tempat dia gembira bukan dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Penjara bagi orang mukmin tu bukan sebab dia tak gembira dah, sebab kegembiraan dia yang sebenar ditangguhkan untuk akhirat. Bila kita ni, memang kita hidup dunia ni susah. Tahan. Solat nak kena lawan nafsu. Puasa nak kena lawan nafsu. Nak buat iman ibadat nak kena lawan nafsu. Orang dia happy, dia tak mikir. Nak pergi mana-mana, nak pergi melancong happy-happy. Dia nak berjalan ke apa semua. Pagi pas petang duk happy je. Sehingga dia kata never ending story. Cerita hak tak pernah. Pada dia, siapa bergembiralah sepuas-puasnya. Sebab tu dia punya, kalau kita tengok dia punya kegembiraan pesta dunia dia hebat-hebat. Bunga apinya. Orang Islam raya takbir, Allahu Akbar, Allah, balik rumah senyap. Oh, dia punya raya jangan kira. Jadi orang kita pun akhir sekali terpengaruh dengan kegembiraan mereka. Seronok nak gembira. Sedangkan orang Islam dengan mereka, Allah Ta'ala kata, innahu kana fi ahlihi masrura. Orang yang kafir ni dulunya waktu hidup di dunia dulu, dia selalu bergembira dengan kawan-kawan dia sebab dia tak ingat dia akan kembali kepada Tuhan. Ni sekali beli arak kalau hari nak beraya tu 1 karton. Minum sampai mabuk, tak tahu apa. Itu kegembiraan mereka. Tapi Allah Ta'ala kata wa yasla sa'ir. Dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Wal-laili wa ma wasaq. Dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal-qamari idza tasaqa. Dan demi bulan apabila dia menjadi purnama. Apabila dia menjadi purnama. Allah bersumpah dengan semua perkara ini bermula daripada senja yang berlabuh sampailah kepada malam yang gelap, dan kemudian bulan yang menyinari waktu malam di dada langit. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan kepada kita la tarkabunna tabaqan an tabaq, bahawa sesungguhnya kamu juga akan mengalami peringkat kehidupan demi peringkat dalam kehidupan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah nak bagi tahu kepada kita sebagaimana perjalanan malam tu ada peringkat-peringkat juga. Allah bersumpah dengan perkara tersebut. Kita pun sebenarnya kehidupan kita ni ada peringkat-peringkat. Peringkat kita apa dia peringkat kita? Kalau peringkat malam, bila matahari terbenam, maka cahaya merah pun keluar. Kemudian lama kelamaan, makin lama makin hilang cahaya. Tinggallah hak merah tu bersama kegelapan.
Akhirnya hak merah tu pun hilang, tinggallah yang gelap gelita. Masa tu bulan pun akan nampak secerah-cerahnya kerana hilang dah sudah cahaya matahari. Kita pun berada dalam keadaan gelap gelita itulah sampai terbitnya matahari semula. Itu proses peringkat. Allah Ta'ala nak suruh kita tengok betapa berkuasanya Allah menjadikan semua peringkat kejadian itu. Dan Allah juga berkuasa menjadikan kehidupan kita secara berperingkat-peringkat. Bermula daripada apa kita? Bermula daripada setitis mani sampai dilahirkan. Kemudian jadi kanak-kanak. Kemudian jadi remaja. Kemudian jadi dewasa. Dari hidup menjadi mati, kemudian dibangkitkan kembali. Inilah dia peringkat-peringkat dalam kehidupan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Fama lahum la yu'minun." Maka kenapakah mereka itu tidak mahu beriman? Okey. Kenapalah mereka itu tidak mahu beriman kepada Allah? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Setelah Allah Ta'ala ciptakan mereka secara peringkat-peringkat, tiba-tiba mereka tak beriman kepada Allah. Kenapalah mereka ni tidak beriman kepada Allah? Tidakkah dia perhatikan keadaan hidup dia, diri dia sendiri? Macam mana Allah ciptakan dia? Dahlah tidak beriman kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka tidak sujud kepada Allah. Tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai i'zaman wa ikraman wa ihtiraman. Sebagai apa ni? Mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan menghormati Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab tu di sini ada tempat sujud. Lepas ni kita sujud lah, lepas ni lain ni kuliah tak boleh sujud lagi. Tapi ayat ni biasanya memang Allah Ta'ala gariskan di situ, ataupun Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersujud, supaya kita membezakan diri kita dengan orang yang kafir. Cerita ni orang kafir. Orang kafir ni bila baca ayat Quran dia tak sujud. Ayatnya jangan sujud. Tapi bila kita yang baca, kita sujud. Kenapa? Supaya kita menyelisih perbuatan orang kafir tu. Kalau mereka tak sujud, kerana mereka tidak beriman. Kita yang beriman ni, apabila dibacakan kepada kita ayat Quran, maka kita sujud. Kita sujud. Sebab tu pada ayat-ayat sajadah ni, kalau kita baca tidak subuh Jumaat pun, sampai ayat yang kita baca tu kita sujud. Kita tengah baca, tengok ada tanda ni. Tutup Quran sekejap, sujud. Pasal apa? Pasal ada sebab kenapa kita sujud pada tempat tersebut. Bukan saja-saja tu. Nak tahu tempat dia, hak garis atas tu, hak garis atas Quran kan dia ada garis. Hak tu bukan underline, dia tak upper line. Upper line maknanya garis tu menunjukkan perkataan di bawah tu ada kaitannya dengan sujud. Upper line ni. Jadi bawah pada garis tu la yasjudun, iaitu orang kafir apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tidak bersujud. Lalu kita ni mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan kebaikan di akhirat sana, kita pun sujud, membezakan diri kita daripada orang kafir. Biarlah dia mau tak sujud pun, kita nak sujud. Kerana sujud kita kepada Allah itu sangat berharga. Masalahnya sebahagian daripada manusia ni, dia tak sujud kepada Allah, malah dia pergi sujud kepada selain dari Allah.
Dan ada juga sebahagian daripada manusia dia sujud kepada Allah dan dia juga sujud kepada selain Allah. Orang pertama tu kita panggil orang kafir, tak beriman kepada Allah, tapi dia pergi sujud kepada selain Allah. Orang ni kafir. Dan yang kedua, dia juga sujud kepada Allah, dalam masa yang sama dia juga sujud kepada selain Allah. Orang ni kita panggil musyrik, orang syirik. Orang syirik ini tak semestinya kafir. Sebab boleh jadi dia beriman je kepada Allah, dia semayang, tapi sampai ke satu tahap dia sujud juga kepada selain Allah. Macam mana sujud kepada selain Allah? Mungkin kita tak pergilah ke kuil-kuil gereja, kuil-kuil ke tokong untuk sujud. Tapi lah ni pak kita ni, ataupun dalam dunia Islam hari ni, banyak fitnah yang berlaku. Kita tengok orang Islam sujud kepada kubur-kubur keramat. Pergi ke kubur-kubur keramat, sujud dengan alasan minta doa kepada Allah melalui tuan kubur ni yang dianggap keramat. Jawapan dia, kita tidak boleh sujud melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah manhaj kita dalam beragama. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, dan kita tidak akan buat sesuatu pun yang menjadi milik Allah kepada selain Allah, walaupun dengan sujud yang bodoh-bodoh. Saja je kita sujud, orang lain sujud kita sujud juga. Jangan. Walaupun dengan main-main, tak boleh. Dan kita tengok ada hadis yang menunjukkan seorang masuk neraka disebabkan seekor lalat, seorang lagi masuk syurga disebabkan seekor lalat. Cerita dia macam mana? Dua orang lelaki bermusafir singgah di satu tempat. Kampung tersebut ada berhala. Dan penduduk kampung tu kata, kamu tidak boleh lalu kampung kami ni melainkan kena persembahkan korban kepada berhala kami. Seorang tu kata, aku tak ada apa pun. Orang tu kata, bolehlah kamu korbankan walaupun seekor lalat. Dia pun bunuh seekor lalat sebagai korban untuk Tuhan berhala. Tujuan dia nak lalu je. Dia nak lalu je, bukan tujuan dia nak sembah pun. Dia nak lalu je, cuma nak lalu tu kena bayar tol. Tol dia apa? Tol dia mempersembahkan korban kepada berhala orang kampung tu. Seorang lagi sahabat dia kata, aku tak akan korbankan apa pun kepada selain Allah walaupun seekor lalat. Jadi kesudahan dua orang tu hak mengorbankan lalat seekor tu, walaupun lalat, dia berada di dalam neraka kerana dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kedua akhirnya mati dibunuh kerana dia tidak mempersembahkan korban itu, dan dia mendapat ganjaran syurga kerana dia mempertahankan agama dia. Jadi isu dia, apa yang menjadi hak Allah jangan disembahkan kepada selain Allah. Baik doa, baik sujud, baik apa pun, tawakal ke apa, hati kita ni beriman kepada Allah, Allah memiliki hak atas kita, maka hak Allah itu jangan dipersembahkan kepada selain Allah. Walaupun dengan cara main-main, pergi sujud saja-saja, pergi minta doa ke siapa naik atas bukit ada kubur keramat atas tu, dia pun minta doa, ya Allah gini, ataupun lah kali, ya Syekh tolong kami ya Syekh. Itu hak Allah, doa ni hak Allah, bukan hak selain Allah. Dan kita sebut dah sebelum daripada ni, kena pandai beza. Kalau hak dok kata nak tawassul tu, kurang-kurang biar tawassul tu betul. Sebut nama Allah, bukan seru fulan tu, ya Allah dengan kasih sayangmu kepada fulan, maka tunaikanlah hajat aku. Minta dengan siapa? Dengan Allah. Cuma sebut nama fulan tu kerana dia menjadi kekasih Allah,
maka kita minta dengan keagungan kasih sayang Allah terhadap fulan ni, kita minta Allah kabulkan hajat kita. Itu nama dia tawassul. Tapi kalau pergi depan kubur tu kata, Syekh fulan bin fulan, tunaikan hajat kami. Yang tu bukan nama tawassul, itu nama syirik dia nama. Minta dengan selain dari Allah. Jadi kita ni kena membezakan diri dengan orang kafir. Kalau orang kafir mensyirikkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Kalau orang kafir tak nak sujud kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Kalau orang kafir dibacakan ayat Quran, mereka tidak sujud, maka kita pun bersujud kepada Allah. Walaupun cerita ni berkaitan dengan orang kafir, tapi sampai pak dia tak sujud, kita tunduk sujud, membezakan diri kita daripada orang kafir. Fabashshirhum balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakan. Mendustakan apa? Ai min sajiyatihim at-takdzib wal inad wa wal mukhalafatu lil haqq. Termasuk PL mereka, kebiasaan mereka, sifat-sifat mereka. Orang kafir ini ialah mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka degil dan mereka menyelisihi kebenaran. Itu makna ayat balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka yang mereka sembunyikan. Jadi kekufuran yang ada dalam hati itu Allah tahu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Apa yang ada dalam hati mereka Allah tahu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Lalu khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, di akhirat nanti bagi mereka ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Jadi inilah perjalanan tabaq an tabaq, kesudahan destinasi dia. Kalau Allah Ta'ala mulakan cerita perjalanan kita ni daripada setitis air mani, maka kesudahan terakhir kita ialah sama ada berada di dalam syurga ataupun berada di dalam neraka. Itulah titik destinasi yang terakhir. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, pada dia destinasi dia terakhir ialah kematian. Pada mereka mati adalah penamat. Pada kita tak. So siapa yang untung, siapa yang rugi? Beruntunglah orang yang beriman kepada hari akhirat. Kerana apa? Kerana sesungguhnya orang yang tak beriman, sekalipun mereka tidak beriman dengan hari akhirat, tetap saja mereka akan disampaikan oleh Allah pada hari akhirat. Lalu di saat itu apabila mereka sampai hari akhirat dalam keadaan tidak beriman kepada hari akhirat, Allahu Akbar, alangkah rugi dan celakanya mereka pada waktu itu. Sebaliknya kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, kita tahu amalan kita kurang tak banyak, nak pandai maksiat, tapi Allah ni dia maha kaya, maha adil. Bila seorang tu beriman kepada Allah, dia tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu, maka ada ruang Allah untuk mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan kita harapkan keimanan kita tu valid, keimanan kita tu benar, keimanan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita balik kepada Allah, kita mendapat kedudukan yang mulia dan berada dalam kenikmatan yang tidak putus-putus. Kata Imam Ahmad, ya, bila kata Imam Ahmad ni kan banyak diuji.
dipenjara lagi. Lepas penjara, belum penjara tu pun tak boleh nak mengajar lagi. Tak boleh nak mengajar. Dia sekat tak boleh nak kuliah. Bahasa kita lah ni kuliah. Kemudian dipenjara Imam Ahmad. Lepas penjara tapi sempat lagi tulis kitab dan sebagainya. Anak dia tanya, penat ke kerja dia kan? Ayah ni tak rehat ke? Bahasa kita lah. Dia kata, bila kaki kita duduk dalam syurga, baru kita boleh rehat. Di situ tempat kerehatan kita. Lah ni tempat Allah nak uji kita. Allah nak suruh kita beriman, Allah nak suruh kita baca Quran, Allah nak suruh solat. Memang penat lah. Tapi destinasi terakhir adalah tempat kerehatan yang serehat-rehatnya dan tempat kegembiraan segembira-gembiranya. Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berada dalam kumpulan orang yang beriman dan beramal saleh dan berada dalam ganjaran yang penuh dengan kenikmatan di akhirat nanti insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah habis cerita surah Al-Insyiqaq. Kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung ataupun kita akan besok hari kita akan baca surah yang baru, iaitulah surah Al-Buruj. Kita masuk surah Al-Buruj pada besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.